So hari ni aku nak sembang tentang dia punya film festival yang dia letak kat poster dia banyak-banyak tu, dan juga dia punya film itself, apa yang baik dan yang tak baik, and my thoughts about the whole situation. Selamat datang ke channel YouTube Mak Don. Sekali lagi terima kasih kepada subscriber lama, dan selamat datang kepada subscriber baru, dan kepada siapa-siapa yang baru mai. Kalau anda suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, boleh tekan button subscribe dan juga button notification so that you guys tak terlepas dengan video-video yang aku hasilkan. Sebelum tu aku nak promote baju aku dulu. Aku dah buka pre-order untuk baju Mak Don, first baju Mak Don dan face mask. Pre-order ni dibuka daripada law ni sampailah ke 15 September. If you guys nak order, hampa boleh contact number tu, nanti dia akan reply, dan atau boleh DM aku dekat Instagram Mak Don sendiri. Okay, first of all, filem Berlaban Hidup ni aku tak tahu kata dia keluar dah, dan aku tak tahu kata dia menang banyak award. Ada orang bagi tahu aku, barulah aku tahu. Kemudian ada producer contact, aku tak orang bagi tahu siapa nama dia, and dia agak tak puas hati lah lepas, sebabnya apa yang Rally ni buat, banyak-banyak filem festival yang dia letak tu boleh membuatkan orang salah anggap tentang filem festival tau. Orang akan ingat filem festival ni, filem-filem yang masuk filem festival ni dia tak ada nilai. So yang tu pun sagi kita akan beritahu. Now kita beritahu dulu, filem Berlaban Hidup Infeksi Zombie ni merupakan arahan Rally, ditulis oleh Misha Minut yang keluar dekat Astro First baru-baru ni. Filem ni dia dah tour kat luar dah. Dia dikatakan dia dah dapat, dia dalam 20 award yang tercalon, dia menang 18 awards kot dalam awards untuk filem festival. 18 awards untuk filem festival kalau tak salah aku lah. Tapi kalau ikut Rally punya profile, dia tulis 20. Aku tak tahu. Lagipun benda yang aku dapat tu through Wikipedia, so maybe tak update lagi lah kot. Kita ada para pelakon, Putri Adriana, Ultimate, Pablo Amirul, Faha Azhar, dan ramai lagi pelakon-pelakon dia. Filem ni dia yang menjadi, orang kata, isu besar dia adalah sebabkan dia punya claim tentang filem festival yang dia menang tu. Okay, kalau hampa tengok untuk filem festival ni, kalau hampa nak tahu filem festival ni, tuan-tuan dan perempuan, ada banyak, sangat-sangat banyak sampai kita tak terkira, faham? Dan dia siap ada filem festival untuk mustache film festival yang dipanggil Mustache Film Festival. Senang cerita, kalau hampa tengok video Vanity Fair ni, dia beritahulah kata betapa banyaknya film festival ni. Dan kalau hampa gali lagi reviewer, orang kata film kritik yang kat luar tu, filmmaker kat luar tu, dia akan beritahu how banyak-banyak film festival ni pun sebenarnya tak semua tu matters. Hanya ada beberapa saja yang matters, yang penting, yang kalau hang masuk, hang memang akan dapat recognition yang tinggi. Antaranya yang kalau kita nak highlight kan adalah, of course, ada top 5. Top 5 ni yang kalau hang dapat tayang dekat situ ke, ataupun hang tercalon ke, ataupun hang menang ke, hang punya chances untuk pi Oscar tinggi. Top 5 ni adalah Sundance, Cannes, Venice, Telluride kot. Lepas tu Toronto International Film Festival, TIFF. So ni yang Vanity Fair highlight. Aku tak mau cakap pasal semua ni. Yang ni antara film festival yang besar. Tapi film festival yang kecil pun banyak. Tapi adakah bila sesebuah filem tu lepas masuk dalam submit dia punya filem ke dalam sebuah film festival, dia menang atau tercalon, adakah automatic filem tu bagus? Not really guys, not really. You guys have to know that tak semestinya filem yang masuk film festival tu bagus. Put in your head, tak semua filem festival bagus. So senang cerita, kita end kat situ saja untuk filem festival. So all the claim yang dia letak semua tu, make sure you guys tahu dulu apa yang dia claim tu, then baru kita highlight kan. And of course lah, benda tu akan dijadikan marketing. Benda senang saja. Kalau hampa tengok profile director dia pun, dia siap claim first Malaysian movie apa benda atau yang menang. Benda macam ni aku akan panggil overclaim lah. Aku tahu hang nak sell the film, tapi hang tak boleh nak buat macam ni. Hang represent Malaysia tau. Aku masuk clubhouse hang semalam, hang punya room untuk clubhouse tu, hang sendiri beritahu kata hang at least bagilah support untuk orang Malaysia yang nak bawa filem ni, represent Malaysia, bawa filem keluar. That's why kita criticize your film. Hang bawa a produk yang sangat-sangat teruk keluar negara, mewakili Malaysia. Siapa tak mau bersuara dan siapa tak marah? Aku tak masuk lagi review pasal filem ni. Aku cakap pasal dia punya filem yang claim banyak-banyak ni, faham tak? And also the filmmaker need to know, macam YB Hanayuh pada beritahu, no good repackaging can have a bad content. Tak kisahlah dekat luar tu ada 40 award film festival, Kerawang pun hang letak as you punya poster,
Kalau filem hang bad, hang tak boleh nak buat pergi mana. Tak kisahlah tak kat luar poster hang tu tak ada satu filem festival pun, tapi kalau filem hang bagus, orang tetap akan tengok. Filem roh tak perlu pun ada award-award semua tu, tapi Edgar Wright tengok dapat recognition je kat luar, and poster dia pun lawa. I might add, if I might add kan. Filem bagi aku, filem festival ni sebenarnya tak penting. The content, the film itself yang penting. As long as hang memang nak buat filem, hang sukakan filem, hang cintakan filem, hang buat filem yang memang bagus, tu adalah hang punya main vision dulu sebenarnya. Main, orang kata apa? Main mission. Hang mission utama hang adalah membuat filem yang bagus dahulu. Awards apa semua ni comes later. Bila hang dah betul-betul commit dekat situ, then baru bawa keluar. Based on Clubhouse punya room semalam, Rayleigh sendiri mengaku kata dia buat filem ni halai balai. Tak tuduh ni based on dia punya ayat. Ada orang komen tentang tendangan ultimate, scene ultimate tendang dalam filem ni nampak kekok sebab tak banyak kamera movement apa semua. Dia cakap kata time tu kami pun tak tahu kamera letak mana apa semua. How hang as someone yang sembang kata ada 40 tahun punya pengalaman industri apa semua, boleh pergi bagi tahu kata kami tak tahu kamera letak sini sana. Dia seolah-olah nak cakap kata hang buat filem ni halai balai lah. Jadi bila hang buat filem ni halai balai, then how you want people to support you? Semua orang nak filem Malaysia ni dibawa keluar, diangkat keluar, martabat Malaysia dinaikkan. Kita semua nak benda tu, but not with the bad film. Kita nak dengan a good film. So lah ni kita nak sembang tentang hang punya filem. Okay Rayleigh, untuk filem hang ni aku ada 5 benda aku nak sembang. Yang pertama, story atau skrip dia sangat-sangat teruk. Too many plot hole yang kita tak tahu. You start with the narrator tau. Narrator tu teruk gila Aku tak tahu pasal dia punya voice, intonasi dia macam tu, but it's so weird. Kill off the vibe for starters. Lepas tu dia punya jalan cerita, I mean like so weird. You guys adalah the antagonist adalah someone yang buat uji kaji. Dia tipu orang kampung untuk pergi ke sana, kononnya dapatkan rawatan percuma lah apalah semua. Narrator dah bentangkan semua tu dah tau. Yet you punya dialog seolah-olah macam kami tak tahu apa. Kemudian apa motif antagonis ni nak jadikan lepo tikus makmal? Tak, you tak establish benda tu dengan lebih turu tau. Tergantung tu yang plot hole tu pasal apa tu. Dia main nak buat bahan uji kaji, but why dia nak buat benda tu? Apa yang dia nak achieve? Motif dia kan? And who is he? The protagonist. Tak ada background story yang lebih kuat. No character development. Lepas tu ada part yang kedudukan pelakon questionable tau. Waktu lepas kena serang dengan polis or SWAT or something yang aku tak tahu siapa call, tiba-tiba main serbu, and that one time only dah. Lepas tu apa? Apa jadi dengan squad polis tu habis terus? Karakter law enforcement ni mati macam tu je. Dekat satu scene tu habis terus. Waktu polis tu main serang, ada scene Dr. Josh duduk bersandak kat dinding macam, padahal dia tak kena serang pun. Tak ada scene tunjuk kata dia kena serang, tapi dia macam duduk hayal. Pelik. Ada scene yang Dr. Josh sah-sah dekat belakang English woman tu tau. Ada dalam scene nampak sah-sah. Dia tanya, wait, where's Josh? Josh kat belakang dia ni. Lepas tu dia pekik Josh duk panggil, padahal Josh kat belakang guys. Takkan Josh tak dengar? And tahu-tahu sambung scene tu duduk kat ujung. Josh dah duduk jauh dengan lepa dah, siap kena makan dengan zombie. And then kids not from Borneo ni main mana? Lepa ni adakah lepa on road trip ke apa ke? Macam mana lepa boleh terperangkap? Tak ditunjukkan dengan lebih jelas, faham tak? Yang dicakap tu mungkin aku terlepas pandang lah sebab aku dah geram lah dengan filem ni. Tapi why must be kids there dekat dalam filem ni kalau lepa tu tak membawa benda yang penting? Faktor yang penting, watak yang penting. At least buatlah kids tu yang orang kata menyelamatkan the whole thing. Kids tu adalah connection antara situasi A dan situasi B saja. Buatlah lepo tu ada function yang lebih kuat lagi berbanding sekadar sebuah jambatan yang connectkan dua keadaan tu, iaitu Dr. Josh punya facility dan juga perkampungan Borneo ni, tempat Pablo Amirul berkampung, rumah panjang tu. Kemudian zombie punya karakteristiknya apa dia? Kita tak tahu. You guys buat tajuk infeksi zombie, tapi zombie punya karakteristik tak beritahu. Kadang-kadang zombie main serang orang, lepas tu tiba-tiba bila dengar bunyi sikit terus lari pergi tempat lain pula. Ada satu scene siap lari macam Naruto baik. Aku tak tahu, dia too many thing yang kita persoalkan in terms of acting pula. Yang kedua, acting ni semua teruk kecuali Pablo Amirul. Okay, aku kalau hampa tengok review aku series Black,
Aku beritahu Pablo Amirul ni kadang dia menjadi, kadang dia tak menjadi. Jadi aku tak faham why dia macam tu tau. And for this film memang menjadi sangat, dia sangat-sangat menjadi. Aku suka. Tapi orang lain punya acting teruk lah. Hang tak boleh lah nak harapkan satu punya actors untuk carry the whole film. Teruk lah macam tu. Ketiga, cinematography sangat-sangat pemalas. Macam aku cakap tadi, bila aku masuk clubhouse, hang sendiri terlepas cakap kata kamera tak tahu letak mana apa semua. Sangat-sangat malah. No establishment shot, tak ada variation of shot macam wide punya shot ke, drone shot ke, apa shot ke, tak ada. Yang nak bagi info visual lebih kepada penonton, tak ada benda tu. Untuk penonton tahu sama ada setting filem ni zaman bila ke, dekat mana ke, tak cukup. No good camera trick or movement at all. Dia hanyalah macam sekadar statik macam tu sahaja. Tak ada sesuatu yang orang kata cinema worthy, faham tak? Untuk kita tonton. Bila hang tonton wayang ni, hang akan ada scene-scene yang sangat-sangat memukau mata, yang bagi enak mata kita tonton. So benda-benda macam tu, infeksi belaban hidup ni tak ada langsung tau. It's a pure lazy punya cinematography sahaja. 4, in terms of editing, sangat-sangat jumpy dan weird. Ada scene tu tamat macam tu tak saja. In terms of connection between two scene, tak ada tau. Dia terus mati, dia terus jump ke scene yang lain, macam tu saja. Jumpy. Sound mixture dia teruk gila, teruk. And aku rasa ini mungkin Astro, aku rasa lah, sebab banyak filem dia macam ni tau. Dia sound dia bad. Aku tak tahu pasal apa. So cumanya untuk filem ni dia banyak sangat, jadinya nampak macam filem ni yang teruk sound dia, faham tak? Filem-filem lain bila lepas masuk Astro, lepas sound lepas teruk juga, tapi tak banyak macam filem Belaban Hidup ni. Jadi aku rasa macam mungkin ada scene yang memang kesalahan dia purely mai daripada Belaban Hidup. Mungkin tu in terms of editing. Dan yang paling penting adalah adalah pasal Borneo vibe. Bila kita shoot sebuah filem untuk menaik, untuk membawa culture sebuah filem tu, of course lah kita nak tunjuk kat orang apa yang mereka ni boleh buat, apa yang mereka ni ada keunikan culture tu. Dalam filem ni dia macam really ni, dia macam dia letakkan culture tu macam sekadar ada saja, all like that saja. Macam me as someone yang kalau aku nak tonton filem ni, selain daripada storyline yang menarik, aku nak juga tonton culture orang Iban tu sendiri, faham tak? Untuk aku appreciate keunikan lepa tu. Tapi tak ada. Dia macam letakkan hanyalah macam asal boleh saja, letak sekadar ada sahaja, macam tu saja. Jadinya kita tak boleh nak appreciate filem ni sangat. Tu yang bertanya macam mana filem ni boleh menang banyak awards sekarang tu. Macam yang aku explain pada awal tadi, dia ada banyak filem festival guys. Even ada filem festival untuk filem-filem yang teruk dan filem-filem yang tak teruk untuk grade ni. Sebab lepa semua ada fan dia, faham tak? Sebab tu ada pengarah dia boleh claim kata, oh aku bawa filem ni keluar negara, orang luar negara suka je. Ya, yang suka tu hang tengoklah siapa dia. Yang suka tu kemungkinan besar adalah orang-orang yang suka filem-filem yang macam tu. Sebelum ni kan ada mamak yang ML Studio tu beritahu kata dia memang minat filem-filem yang grade bawah-bawahan, dia suka tengok. Benda tu memang real. Memang ada orang yang suka tengok filem-filem yang grade macam ni, faham tak? That's why film festival dekat luar sana ada variasi, ada banyak. Sebab mereka tahu ada peminat dia yang tersendiri. So you guys need to know yang bila someone, a filmmaker from Malaysia yang nak claim tentang any film festival, make sure do your own research dululah. Okay, tanya pakar, tanya yang tahu, ataupun research sendiri, Google sendiri. Itu lebih bagus. Senang. Ada yang highlight kat aku pasal KPM ucap tahniah tu. Guys, you guys lupa ke pasal budak NASA yang terima scholarship tu? Yang tu pun PM ucap tahniah. Turn out to be scam. Kita kena tengok apa sahaja. Okay, producer, filmmaker ni, selagi apa benda mereka boleh buat, mereka boleh letak dalam poster filem mereka, anything yang mereka boleh marketkan, mereka akan marketkan guys, so that you guys boleh tonton. It's up to us untuk tengok sama ada benda yang mereka beritahu tu betul ke tak. So kita kena pandai lah, kita kena bijak sendiri. Dan aku rasa filmmaker ni tak perlu. Kalau you punya filem really, kalau you punya filem tu bagus, you will not scare of anyone. You will not scare of anyone punya bad review lah. Sebab you yakin dengan you punya produk sendiri. I mean, if me, I make a short film yang betul-betul aku rasa memang power, and aku try pergi keluar. If aku memang yakin dengan produk aku sendiri,
If aku yakin dengan produk aku, so aku tak perlu risaukan orang lain punya kritikan. Unless orang yang cakap tu dia point out apa benda yang kita salah, then we need to accept that lah. Ramai filmmaker ni aku perasan ego dia terlalu tinggi tau. Dia sampai rasa yang macam konon-konon orang review filem lepa ni adalah macam orang nak mengajak lepa. Jadi susah lah macam tu. Sampai bila kita nak evolve kan? Kita semua nak tengok filem Malaysia ni bagus, filem Malaysia ni naik. Jadinya rugilah kalau kita nak mengego macam ni. Kita takkan ke mana? Tak semestinya hang ada berpuluh tahun pengalaman, hang dah mahir dan orang tak boleh question ni hang punya filem. Abang Azim M. Osman sendiri buat SS-Ray 3 pun yang teruk tu, dia terima je orang criticize filem dia teruk. Dia tak kisah, dia terima dengan hati terbuka. Dia tak saman pun kawan tu, dia terima. Dan dia akui sendiri benda tu dalam ada satu talk lately ni yang dia beritahu pasal SS-Ray 3. That's how you filmmaker supposed to be. You nak cakap kata I saw this one screenshot, cakap jangan claim kawan ni adalah nombor satu pengkritik negara. Dia memalukan budaya kita dengan you yang memalukan filem Malaysia membawa keluar tu. You faham tak bila you buat filem yang teruk macam ni? Apa yang you cakap? I don't understand lah. You represent Malaysia untuk bawa filem yang teruk macam ni keluar negara tau. Sebab tu orang marah, orang geram pasal ni lah. If you bawa you punya filem tu dengan filem yang betul-betul power padu, if one day after all this, after 5 years ke lepas ni, you buat something yang memang betul-betul level tinggi, you know, and you bawa keluar, people will salute you, Malaysian will salute you, respect you. You prove to the film critics and film reviewer yang lepas semua ni underestimate you. But till that day come, you macam malukan Malaysia lah bila bawa filem teruk macam ni. Dekat luar sana kita tahu market dia luar besar gedabak. Sebab tu ada orang suka filem Zombitopia juga. Sebab dekat luar sana memang akan ada market dia guys. Tak perlu pelik pasal benda tu. Okay, sebelum aku lupa juga, really I masuk you punya clubhouse room. Jangan melawak pasal mental illness. You melawak pasal you nak commit suicide sepanjang buat filem Laban Hidup ni kan. Jangan melawak benda tu. Suicide is not a joke at all. Tak lawak langsung. You nak buat filem, you nak cerita pasal kesusahan you pasal buat filem, cerita je lah. Tapi jangan buat lawak pasal suicide. You tak tahu berapa ramai nak commit suicide sebab hilang pekerjaan, pasal masalah keluarga, masalah keuangan, masalah peribadi. You nak melawak pasal benda tu pula. So itu sahaja pandangan dan review daripada aku, Mak Don. Terima kasih sebab stay sampai habis. Oh, and also aku harap really lepas ni ambil semua kritikan-kritikan tu and evolve, do better lepas ni. Prove to everyone yang lepas underestimate you. Prove to everyone yang you memang ada 40-50 tahun pengalaman dalam film industri. Prove by make a good film, not by talking but by making a good film. I will respect you for sure. Semua orang tahu bila benda yang bagus kita harus kongsi. Jadi bila you buat filem yang bagus, one day, God forbid, one day you buat filem yang bagus, at that time percayalah semua akan sokong. And if you nak bawa dia keluar negara pun, of course at that time rakyat Malaysia akan rasa bangga for a good film to represent Malaysia dekat luar sana. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Buat filmmaker yang lain, jangan kecewa, jangan risau kalau ada yang target filem festival. If filem anda macam yang aku cakap tadi, if filem hampa bagus, hampa tak perlu risau langsung pada saya penonton. Jumpa lagi, bye bye.